Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jap, saya buka, saya share lah window ni. Okey. So, saya buka sekejap. Mahira boleh buat screenshot mana-mana yang perlu. Screenshot macam yang ni kita ada IEEE Computer Society, so buat screenshot. Saya buat pengenalan sebelum kita menjemput Dr. Nozila. Okey. Okey, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya rasa semua pelajar Islam yang sertai ICS 2023. Tapi kalau ada yang saya tersilap, saya mohon maaf. Mungkin saya tak nampak semua dalam senarai pendaftaran lagi. So I understand there are 88 of students joining us. Okay, very good. Congratulations and welcome to iCare IEEE Computer Science ICS 2023. Okay. Actually, ICS 2023 is supported by IEEE Computer Society. Okay. Jadi, yang paling penting juga kita ialah organizer UTM dengan kerjasama Kejora. Siapa yang ni ada mak ayah kerja di Kejora ni? Ada? Cuba tulis di chat, nanti saya tengok. Mungkin anda sendiri anak-anak Kejora, staf Kejora. Jadi Kejora memberi dana kepada UTM untuk Center for Advancement in Rural Education Informatics, iCare. Jadi kamu kena ingat iCare. Saya rasa ada yang tidak kali pertama join iCare. Which is good lah. This round ICS will be a bit different. Jadi kamu akan belajar benda baru. Jadi dulu kamu tak ada pun dengar perkongsian daripada Dr. Nozila, tapi hari ni ada. Contohnya kan. Jadi it will be new for repeaters. Setengah daripada kamu mungkin dah pernah join. Okey. Jadi dengan segala hormatnya kita menjemput TS Dr. Nozila Ngadiman. Iaitu kita punya boleh dikatakan sebagai iCare alumni. Dah graduate with PhD in Computer Science. Jadi di UTM. Jadi jugalah UTM alumni. Jadi saya rasa saya tak perlu kenalkan sebab Dr. Nozila nanti akan perkenalkan diri sendiri dengan lebih terperinci dalam 15-20 minit lah kamu dengar Dr. Nozila. Siapa yang pakai mobile data nanti Kak Mahira, Sis Mahira will top up your mobile data. InsyaAllah let us share our experience. Hopefully you'll be inspired. Nanti saya perkenalkan diri saya lebih mendalam kejap lagi. Tapi sekarang saya ialah siapa? Kamu dah tengok forum hari tu kan? Jadi saya rasa kalau kamu dah tengok forum, kamu dah tahulah sedikit siapa saya ni. Siapa yang tak buat forum lagi tu boleh buat lah. Okey, jadi kita jemput Dr. Nozila untuk menyampaikan perkongsian kepada semua yang hadir lah. Jadi dengan adanya recording daripada Sis Mahira, so those who miss it, I hope can view the video recording later. Okey, jemput Dr. Nozila. Okey. Terima kasih Dr. Syahidah. Alhamdulillah saya berbesar hatilah sebab boleh berkongsi pengalaman saya dengan adik-adik iCare. Kiranya saya antara yang pertama kot doktor yang dalam iCare ni saya dapat PhD. Mungkin. Okey. Jadi saya harap Yes, you're the first one. And then Cikgu Julia for the masters. Okay. So saya harap ada adik-adik lain yang dapat jadikan sumber inspirasi lah ya. Okay. Saya share dulu saya punya slide. Tapi slide saya ni saya kenalkan diri saya dekat belakang. So kita share dulu. Okay. Okay, boleh nampak doktor? Boleh nampak tak? Boleh Kak Zila.
Boleh. Sebab akak tak nampak yang audience sebab tengah tengok slide kan. Okey. Untuk adik-adik semua yang saya dipahamkan semuanya form 4 yang akan naik form 5 tak lama lagi. So pastinya kita tak tahu lepas SPM, mungkin ada yang tahu dan ada juga yang masih tercari-cari. Lepas SPM nanti kita nak buat apa kan? So ada yang mungkin macam saya sendiri masa lepas SPM saya pun blur sebab kami di zaman dulu lagi lah pendedahan kurang, akses internet semua tak ada. So kami lebih banyak kepada mendengar cerita kawan-kawan yang dah keluar. Kami ni anak Felda, so iCare ni kan dia cover Johor Tenggara kan, banyak Felda kan. Nanti kalau adik-adik dah habis SPM, even dari sekarang sebenarnya dah start fikir, nanti adakah aku nak duduk diam, tak fikir, tak bertindak, nak ikut kawan je. Jangan macam tu. Dari sekarang kita dah kena fikir dah. Kita fikir kita nak kerja apa nanti. Kita nak sambung belajar ke? Kalau kita nak kerja, kita kena fikir. Jangka panjang, adakah cukup dengan sekadar SPM saja? Kalau kita nak sambung belajar, kita nak sambung belajar kat mana? Kursus apa? Okey, kalau kita masih tak tahu macam mana nak cari sumber ilmu tu kan, ataupun information berkaitan nak sambung belajar ke, kita dapatkan maklumat daripada orang sekeliling yang dah bekerja, yang dah berjaya, saudara mara kita ke, kawan-kawan kita yang dah berjaya, senior kita kan. Lepas tu kalau ada pameran pengajian kejaya, kita pergi. Lepas tu kita tengok pro and cons, kebaikan dan keburukannya. Lepas tu kita pun lakukan pembacaan. Tapi pembacaan ni pun kena cari maklumat yang betul lah. Okey, sebenarnya untuk subjek computer science, saya share tentang computer science lah sebab saya pun student computer science kan. So banyak universiti yang tawarkan subjek computer science pelbagai. So ada Nozila cuba run full slide. Dah mood run tak? Dah doktor. Oh, okey. Dah F5 dah. F5. Sekarang ni dia jadi kecil ke? Dia kecil. Sekejap Cuba F5. Kami nampak penuh. Sekarang dia nampak mode yang kita edit lah. Yang kita boleh edit tu. Oh, dah show dah kat sini. Sekejap Tadi saya punya view pun tak okey ke tadi? Mahira nampak macam mana? Macam yang ada kita edit tu. Edit mode. Dia bukan slideshow Dah mode. belum slideshow. Mahira, yang masa saya project tadi slideshow, nampak tak slideshow? Tak silap saya slideshow tadi doktor. So ni Dr. Nozila, you try buat slideshow balik semula, tekan. Slideshow. Dah slideshow ni doktor. Okey lah, tak apalah macam tu. Kejap saya. Okey, teruskan. Kalau PC screen boleh kejap saya try duplicate. Saya tadi share window. Share window. Share tab. Okey, kejap Saya stop sharing kejap. Stop sharing, saya masuk balik, saya share tab. Dia kata buka entire screen, a window or a tab. Either one lah. Tadi window Tadi window, sekarang saya try share ni. Sekarang ni? Tak nampak doktor Dia pergi ke email tu. Dia pergi ke email, kejap. Saya stop balik. Select kat slide. Sebab saya punya slide bukan present dekat tab. So saya tak boleh select tab. Okey, kalau gitu tekan balik yang tadi. Apa tu? Window. Tekan balik window, cuba balik semula. Saya dah share, saya dah present slide ni slideshow. Tapi dapat kecil Tak apa. Saya boleh tuliskan. Minta maaf. Nampak, still boleh nampak lah. Cuma dia masih mode yang tu. Dia tak apa. Proceed. Okey. Okey, kalau kita tengok universiti-universiti pun ada tawarkan banyak subjek CS. Ini yang
yang saya explore lah tadi. Tapi sebenarnya ada banyak lagi, swasta pun ada, yang IPTA pun ada. Subjek CS ni sebenarnya subjek yang sangat popular di pusat pengajian dan juga sebenarnya di dunia pekerjaan. Boleh pergi next slide. Cuba tekan next slide. Sekarang masih yang first slide. Ni dah next slide Dr. Oh, kita tak nampak second slide. Okey, saya pergi Mahira, kasih kat Mahira boleh tak? Kejap Boleh? Saya dah stop kan Doktor? Email to all. Email dekat invitation kita tu. Okey, Mahira ada ambil link kedatangan? Link kedatangan sekejap lagi saya akan post dekat group WhatsApp. Oh, okey. Alright. Kita nak buat kat sini. Buat kat Kat sini. sini boleh tengok history dia juga kan Doktor? Yang ni tengok. Oh, okey. Sebab nak tahu yang siapa actually hadir virtual ni live. So kalau share link kat sini, orang yang share join live ni dia dapat dia akan enter dululah. Sudah nanti awak dapat bezakan. Awak dah letak kat WhatsApp group? Belum. Okey. So share kat link ni dulu. Jadi kita nampak siapa yang dapat join live, yang mana tak dapat join live nanti kita share recording. So Mahira dah send email. Okey, sekejap Okey, Dr. Nuzila, meanwhile you pergi dekat ni sebab kita nak buat group foto. Sekarang terbalik logo awak dalam pandangan saya. Betul kan Mahira? Lama. Jadi saya ada share yang flip tu. Cuba download dan masukkan background yang flip. Sebab sekarang logo kita terbalik. Ini ambil yang flip tadi Doktor? Oh, awak punya setting, saya pula tak terbalik. Oh ya. Yang Doktor bagi tadi tu. Oh, jadi dia jadi flip lagi sekali. Saya punya pula tak ni. Macam mana pelik-pelik. So you get the one not flip lah macam tu. Ya, saya tak pasti setting dia macam mana. Mahira okey ke? Slide tu boleh run? Okey Doktor, tapi saya kena share link kehadiran dulu. Kalau tak nanti saya tak boleh. Oh okey, tak apa. Kalau gitu saya boleh buka slide tu. Tak apa. Tak apa, saya pass ke Farah kejap untuk ni. Okey. Okey, thank you Doktor. Okey, saya cuba buat sharing. Okey, cuba tengok jadi tak? Saya try run slide. Boleh? Okey. Boleh Doktor? Okey. So sekarang ni full view Okey, you boleh proceed. Okey. Saya sambung, maaf So dekat universiti-universiti pun ada banyak tawarkan subjek CS ni, which is kalau kita tengok subjek-subjeknya pelbagai. Ada multimedia, computer science, software engineering, macam-macam. So kalau kita rasa kita berminat dengan subjek computer science, kita sepatutnya lebih mengkaji supaya kita tahu minat kita tu lebih kepada multimedia ke, network ke, computer science ke. Okey. Jadi saya sebenarnya nak bantu adik-adik berfikir kalau nak naik form 5 ni, yang ni semua student computer science ke Doktor? Ada yang tak ambil computer science.
Okey. Sebab computer science ni nanti dia boleh pecah-pecah. So macam saya sendiri, saya mula-mula start dengan diploma computer science. Tapi bila saya dah ke depan, saya dah pecah ke software engineering, dan saya di dalam dunia pekerjaan pun saya ada ke lain sikit lah, tapi still dalam computer science. Dr. Next, Dr. Okey. Okey, kalau kita tengok pun peluang pekerjaan computer science ni sebenarnya sangat baik. Lebih-lebih lagi dalam sekarang ni kan, semenjak yang pandemik hari tu, orang dah mula celik bahawa computer science ni perlu dalam dunia sekarang. Jadi kalau kita tengok peluang pekerjaan di swasta, maksud saya kalau kita cari yang job street ni pun ada banyak peluang pekerjaan kalau kita search keyword computer science. Dan kalau kita tengok di kerajaan pun, kerajaan ada banyak juga ambil. Baru yang ni data kerajaan ni pada tahun 2016, dia ambil 100 lebih orang, which is sebelum ni dia akan ambil macam 30 orang 1 tahun, 20 orang 1 tahun, tapi start daripada pandemik tu dia dah ambil beratus orang. Okay, next satu. Okay, tapi sebelum adik-adik pilih subjek apa ataupun kursus apa nanti, terutamanya kalau nak masuk bidang pekerjaan di kerajaan, adik-adik kena semak dulu di MQA. Sebab kerajaan ni kita kena tengok untuk contoh kalau nak masuk jawatan yang memerlukan ijazah sarjana muda. So kena pastikan ijazah sarjana muda yang kita ada tu diiktiraf oleh MQA. Okey, sebab kalau kita masuk, walaupun kita ada ijazah sarjana muda, kita masuk ke kerajaan yang mana nanti bila dia tengok degree kita tak diiktiraf oleh MQA, dia akan ambil takat kelulusan diploma. Macam tu. Jadi kena pastikan kalau nanti dah habis SPM, katalah kita fikir, lepas ni kita nak masuk kerja kerajaan. So nak masuk kerja kerajaan, nak ambil bidang apa yang kita rasa kita minat multimedia. Tengok dulu universiti mana, sebab macam ni. Walaupun subjek tu multimedia, contoh di UTM dia iktiraf, tapi di UKM dia belum diiktiraf. Maksud di sini mungkin UKM belum mohon untuk pengiktirafan itu. Dia bukanlah subjek itu tidak berkualiti, bukan, tapi dia belum mohon untuk berada dalam MQA tu. Jadi saya nasihatkan kalau adik-adik nak belajar, tengok juga kalau ada rasa nak kerja dengan kerajaan lah. Sebab ada juga swasta yang saya tengok dia bagi kat situ diiktiraf oleh MQA juga. Jadi adik-adik kalau nak sambung belajar dalam computer science, tengok juga perkara ni. Okay, next Dr. Okay, saya ada semak juga kalau di UTM ni sebenarnya ada 11 kursus je yang diiktiraf oleh MQA. Walaupun kita ada banyak, tapi di MQA ada 11 saja. Okay, nanti adik-adik boleh semak kalau masa nak pilih kursus apa, di sebalik kita punya kelulusan dan kelayakan tu, semak juga di MQA. Sebab kita tak kisah, swasta kebanyakannya tidak mementingkan pun MQA ni, cuma ada segelintir lah syarikat yang mementingkan juga. Tapi kalau kerajaan memang pentingkan yang ni. Okay, next Dr. Cuba nak tambah di sini para pelajar lepas SPM setahun lagi Dr. Nazila, diorang ni kalau ada yang berminat nak terus masuk diploma tak nak ambil tengok kelayakan lah. Kalau macam matrik asasi dia masih umum, tapi bila diploma tengok Dr. Nazila share sini, kita ada 3 diploma yang ni di bawah UTM space UTM, bawah UTM Jadi maksudnya kamu boleh masuk UTM untuk mengambil diploma, terus fokus kepada sains komputer. Ini perkongsian yang baik daripada Dr. Nazila. Okey. Boleh. Okey. Dekat sini saya nak kongsikan satu cerita. Cerita tentang seorang yang bernama Kak Long. So Kak Long ni dia suka bercakap tentang yes. Okey. Dalam hidup dia, bagi dia yes itu adalah perlu untuk membina semangat dan kekuatan dalam diri dia. Of course, dia letakkan Allah itu yang pertama, ibu bapa yang kedua dan keluarga yang ketiga. Dia sentiasa hidup dalam surrounding yang ni. Dia utamakan ikut hierarki yang ni. Sebab dia rasa dia nak berjaya. Bila dia nak berjaya, dia mesti ikut yang ni. Doktor? Okey. Kehidupan Kak Long ni sebenarnya sangat berliku. So Kak Long, bila dia kata yes tu, why adalah your sebenarnya diri kita. Diri kita kena kenal. So perjalanan hidup kita tak pernah cantik. So bila
kalau kita tengok kan daripada Kak Long ni bila daripada SRP ke SPM, lepas tu pada tahun 94 lepas diploma dia kena kerja. Dia sebenarnya nak belajar lagi. Dia ni sangat kuat semangat sebenarnya. So bila dia nak belajar tapi dia tak dapat belajar sebab waktu tu dia anak sulung kan Kak Long. Jadi adik-adik dia ramai. So dia kena kerja. So dia kerja. Tapi dia nak belajar lagi sebab bagi dia pelajaran tu sangat penting. Sebab bukan setakat untuk diri dia tapi dengan pelajaran tu dia boleh bantu orang lain nanti. So dia kerja dulu. Lepas dia kerja di swasta, alhamdulillah dia dapat rezeki masuk kerajaan, dia masuk kerajaan. Dan di sini minat dia masih ada. Dia dah ada duit, so dia sambung belajar sendiri tanpa bantuan daripada ibu bapa sebab tadi ibu bapa dia tak ada duit. So sekarang dia kerja, dia belajar. Lepas tu dia belajar lagi sambil bekerja. Dia belajar lagi sambil dia bekerja. Agak berat sebenarnya belajar sambil bekerja. Banyak komitmen yang perlu dia galas. Tapi Kak Long ni sangat kuat dan sentiasa yes tu di dalam hati dia. Next Doktor. Okay. E itu adalah energi. Setiap diri kita sebenarnya ada kekuatan dan kelemahan. So macam adik-adik juga kena fikir apa yang kita ada yang kita kuat. Apa yang kita lemah. Make sure yang kuat itu boleh atasi kelemahan yang kita ada. So kita mula-mula kita kena pasang niat. Macam sekarang adik-adik nak naik SPM, pasang niat. SPM kita kena buat yang terbaik. Untuk apa? Untuk keluarga, untuk Allah, untuk ibu bapa semua. Kena fikir macam tu. Lepas tu kita tetapkan matlamat kita. Kita dah ada niat, kita tetapkan matlamat. Umur sekian kita nak ada apa? Umur sekian kita nak ada apa? Kita nak ada pekerjaan, kita nak ada keluarga, kita nak ada pendapatan. Untuk apa? Semua tu kena pasang. Kalau kita rasa kita masih menerawang, kita cuba balik kepada track kita. Okay, kita mulakan perjuangan kita. Perjuangan bukannya mudah sebenarnya. Hidup kita ni memang satu perjuangan sebenarnya. Ramai juga yang kecundang kan Doktor. Ya, betul. Tapi kita kena, setiap kali kita jatuh kita kena bangun. Setiap kali kita tak salah kalau kita nak menangis, tapi jangan sampai kesedihan atau kegagalan tu sentiasa memerangkap kita. So energi kita mesti kuat. Dalam hati kita mesti kuat. Walaupun kita perempuan, walaupun kita rasa bagi pelajar yang perempuan lah kan, kita jangan kita duduk kat pendalaman ke dekat kampung ke, kita jangan lemah. Sebab dalam diri kita sebenarnya ada kekuatan. Okay, next Doktor. Dan S tu sebenarnya superb. Kita ni sebenarnya sangat kuat ataupun kita ni hebat dalam acuan kita sendiri. Kita jangan samakan diri kita dengan orang lain. Kita ni nak naik tingkatan 5 kan. Kita rasa mesti kita duduk kat kelas yang ketiga ke kan, kedua ke, kita tak sama dengan kawan kita yang duduk kelas pertama. Tak, kita sebenarnya ada kehebatan dalam acuan kita sendiri, dalam diri kita sendiri. Yang penting kita kena fokus, kita kena tahu matlamat kita nak apa. Macam kalau adik-adik yang computer science ni, okay, kita dah nampak kita ada track dah computer science kan. Okay, jadi hala tuju kita ke situ. Okay, untuk pandai computer science kita kena buat macam mana, kena fikir macam tu. Sebab kita tak boleh duduk diam je tunggu semua perkara datang kat kita. Kita yang kena bergerak. Kita kena naik tangga ni. Kita dah observe, lepas tu kita kena naik semua tangga-tangga tu. Sebab kalau kita tengok, kita mula dengan sekolah rendah, lepas tu kita naik sekolah menengah. Sekarang adik-adik ni sebenarnya berada di track yang ni lah, sekolah menengah ni kan. Lepas tu nanti kita akan pergi kat asasi ke, diploma ke, lepas tu naik lagi sambung master ke, PhD ke sebelum kita. Kat sini pun sebenarnya kita tak sempurna lagi. Banyak benda yang kita kena perbaiki. Macam saya, macam Dr. Syahidah, banyak lagi yang kita perlu perbaiki. Tapi nak dapat ke sini tu sebenarnya banyak tangga-tangga ni yang kita kena naik. Tapi kita sebenarnya kuat dan hebat. Okay, next Dr. Ni jawapan dia. Dan yes tu adalah sebenarnya saya lah. Okay, Kak Long itu sebenarnya saya. Saya sentiasa, kalau Dr. Syahidah pun sendiri tahulah. Sebab saya sebenarnya memang pahit sebenarnya untuk berada dalam track ni sangat, kehidupan kita sangat banyak ranjau dan duri, tapi kita kena kuat. Sebab saya tak pernah terfikir yang saya ni sebenarnya sampai nak ke level PhD, nak ambil computer science. Saya juga dulu masa form 4 saya sentiasa tertanya-tanya pada diri saya ni nak buat apa, nak jadi apa. Sebab dulu tak ada computer science, dulu ada sastra dengan sains je masa zaman saya. So waktu tu
saya tak tahu nak buat apa, saya tanya orang. Sebab tu tadi kalau tengok kat depan saya kata tanya orang kan. Saya tanya orang, apa bidang pekerjaan yang macam akan jadi popular lah 2-3 tahun lagi, sebab saya tahu waktu tu saya baru form 4 kan. Lepas tu saya fikir sebab saya tak ada ilmu, so saya fikir saya cubalah bidang ni, computer science tu. Dan saya cuba, alhamdulillah bila saya cuba, saya fikir pula saya nak kerja kerajaan ke nak kerja swasta, sebab saya dah ada computer science. Sebab bidang computer science ni memang cepat dan menerima sambutan dekat luar tu tau. Macam ramai majikan kita yang betul nak ambil kita, dia akan cari orang-orang yang sebenarnya bagus kalau kita masuk banyak aktiviti macam iCare ni tau. Sebab dalam resume kita, mereka akan lihat benda-benda tu. Kita kalau saya pernah interview orang juga. So bila saya ada 2 kandidat, yang satu ni dia hanya projek-projek sekolah kan, projek-projek universiti. Tapi yang satu ni dia banyak aktiviti luar. Kita consider orang yang macam ni lebih berkualiti lah, sebab dia ada connection, ada network dengan dunia yang bukan dunia pelajar. Okay, dunia luar. Maksudnya di sini dia ada communication dengan orang lain, dia ada communication dengan mungkin ada cikgu yang dari sekolah lain, bukan cikgu dia kan. So adik-adik kena kuatkan semangat, kena fikir dari sekarang kalau bidang adik-adik memang computer science, itu yang terbaik jugalah sebenarnya. Itulah Dr. Syahidah perkongsian saya. Untuk adik-adik tingkatan 5 insyaAllah. Okey. Kita buka sesi soal jawab lah. Okey. Saya biar dulu ni. Dr. Nuzila boleh cuba cari background yang ni tak? Sekejap saya cuba email yang background yang ada soalan? Letak kat chat atau kalau tak nak cakap, kalau tak nak unmute, boleh letak kat chat. Okay, Dr. Nuzila ambil yang design yang tak flip ni. Saya tak tahu kenapa my view you punya jadi flip. Mahira tengok. Saya punya background tu okay tak Mahira? Dua-dua terflip doktor. Saya rasa kita kena pakai yang tak flip. Oh, sebenarnya Dr. Nuzila kata dia pakai yang flip, tak flip. Saya punya tak flip. Awak nampak flip? Sama dua-dua dengan Kak Zila. Oh, okay. So macam pelik lah. So bila kita buat. Sebab saya nampak kalau view saya sendiri, saya punya tak flip. Cuba Mahira buka Mahira punya background. Sekejap ya. So sekarang kalau kita tukar. Okay, kejap saya tukar ya. Saya punya, saya rasa saya dah ambil, saya buat balik. Ada soalan daripada tanya je adik-adik. Anak-anak adik-adik.